أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang menyambung rantai perjalanan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan kita dan memberi kehidupan kepada kita untuk meneruskan sakibaki yang ada dalam jiwa kita. Alhamdulillah, hari ini ana bacakan satu ayat Al-Quran yang mana semua kita ma'ruf, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, yakni Lailatul Qadr. Dan adakah engkau mengetahui akan kebesaran malam Lailatul Qadr? Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawasanya malam Lailatul Qadr yang ada di dalam ayat Al-Quran ini ditujukan khas pada bulan, yakni bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kelebihan, iaitu kelebihan Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang selepas pada itu. Lailatul Qadr itu adalah diberi ganjaran sebanyak 1,000 bulan. Makna kata di sini, kalau kita mendirikan pada malam Lailatul Qadr, kita berqiyamnya, kita membaca Al-Qurannya, kita berzikirnya, kita beristighfarnya pada malam Lailatul Qadr, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kita, memberi ganjaran yang besar, iaitu kelebihan ganjaran 1,000 bulan. 1,000 bulan kalau kita kira tahun, lebih kurang kita kata 80 tahun. Kita buat pada malam Lailatul Qadr, kita mendirikan pada malam Lailatul Qadr, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran sebanyak kita ni hidup selama 80 tahun. Allahu Akbar. Di sini nak menceritakan bahawa besarnya pada malam Lailatul Qadr. Maka di sini kalau kita melihat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan pada malam Lailatul Qadr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru al-awakhir min Ramadan ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'dhara wa ahya lailah. Maksudnya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahli rumahnya, mengikatkan kainnya, yakni mengikat itu bermaksud menjauhi isteri-isterinya serta menghidupkan malam tersebut. Allahu Akbar. Kalau kita melihat di sini pada 10 malam terakhir ni, Nabi SAW bukan sahaja beribadah bersungguh-sungguh pada diri dia seorang-seorang, tidak, tetapi Nabi SAW mengajak para isterinya, mengajak ahli keluarganya untuk
bersungguh-sungguh dalam 10 malam terakhir. Kerana apa Nabi SAW bersungguh-sungguh pada malam 10 malam terakhir? Kerana pada malam 10 terakhir itu ada satu malam yang mana malam itu bernilai sebanyak 1,000 bulan. Maknanya kelebihan dapat 1,000 bulan. Maka Nabi SAW bersungguh-sungguh. Jadi di sini kalau kita nak menentukan ataupun kita nak mendhabitkan malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu. Tetapi ada ulama-ulama yang menyebut tentang malam Lailatul Qadar. Jadi kita tidak mahu bahas di sini. Cukuplah sekadar kita memburu 10 malam terakhir itu dalam keadaan bersungguh-sungguh. Antara hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan malam Lailatul Qadar ni adalah untuk apa? Untuk supaya kita beramai-ramai kita ni mencari dan berusaha. Kalau contoh, kalau malam 21 kita usaha, kita bangun, kita berqiyamul lail, kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan kita menghidupkan malam tersebut. Jadi hadis Nabi SAW juga menyebut tentang malam Lailatul Qadar, iaitu jatuh pada malam-malam ganjil. Maka malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, maka kita pertingkatkan amalan kita. Kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi di sini nak membacakan satu hadis. Marilah sama-sama kita mendengar satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Jadi di sini poin yang ana ingin kongsikan kepada semua sahabat-sahabat tentang Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kelebihan pada bulan Ramadan juga, iaitu dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maka nak cerita di sini, kalau kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir, insya-Allah kita akan dibebaskan daripada api neraka dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka ada hadis yang lain yang menyebut idza dakhala Ramadan suffidat syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Makna kata di sini, bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Taala memberi satu kelebihan, iaitu kita ni memburu malam Lailatul Qadar dan memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan kita bersungguh-sungguh, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan dijauhkan dengan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir kalam, perbanyakkanlah amalan-amalan sunat. Tambah-tambah kita pada hari ini kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dapat beribadah di masjid. Kalau 10 malam terakhir ni Nabi SAW beriktikaf di masjid, tetapi dengan asbab wabak yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita tidak dapat hadir ke masjid untuk kita beriktikaf. Tetapi ia adalah tidak menghalang kita. Ia tidak merugikan kita untuk kita ni buat amalan sunat. Kita buatlah di tempat yang mana kita ada sekarang ni. Kita ada di rumah, maka hidupkanlah dalam rumah kita. Kalau suami kena kejut isteri dia, kena kejut anak-anak dia, kena bagi peringatan, kena pesan supaya ahli keluarga menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunat. Antara amalan-amalan yang kita perlu lakukan di rumah kita, iaitu antaranya kita kena solat berjemaah, yang pertama. Yang kedua, kita perlu perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau kita kata boleh khatam, kita khatamlah pada bulan Ramadan. Peluang yang ada ni kita sama-sama bersungguh-sungguh. Tinggallah kerja-kerja
yang mana kerja kita di luar sana. Kalau kita sibuk, tinggallah sementara untuk kita memburu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir dalam keadaan kita ni tawaduk, dalam keadaan kita rasa rendah diri, berzikirlah. Dan yang keempat, kita kena beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa-dosa kita yang lampau ataupun yang sekarang ni. Dan yang kelima, perbanyakkanlah sedekah. Kita ada kemampuan harta, kita sedekahlah harta kita. Kalau kita kemampuan kita dengan tenaganya kita berilah tenaga kita untuk kita memberi sumbangan kepada masyarakat di luar sana. Itulah sedikit sebanyak yang boleh ana kongsikan di sini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.